Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika wa ala alihi wasallim. Subhanallah bihamdihi subhanal azim subhana in kuntum zalimin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam selawat atas Muhammad, keluarganya, sahabatnya, atas mereka semua. Salam kesejahteraan, ya. Adik kakak sekalian, tuan-puan semua, selamat datang kepada saluran TV Cina Apek yang cara santai. Semalam kita dikejutkan dengan angka 400-an kes yang diuji secara apa benda tu, PCR ke, yang dikatakan positif, ya, yang saya mempersoalkan dan akan terus mempersoalkan. Dan sebelum saya nak mula cerita tentang ilmu aklia daripada Sweden, itu mazhab Sweden yang nampak sekarang berjaya tanpa lockdown, di mana angkanya tak ada beza pun dengan negara-negara lain. Saya nak mengalas sedikit tentang diri kita sendiri, ya. Yang pertama, saya caveat, saya bukanlah pakar epidemiologi, saya bukanlah pakar kesihatan yang bertauliah, saya juga bukan seorang ustaz yang bertauliah, saya bukan seorang ulama yang bertauliah. Apa-apa usaha saya hanya sekadar sendirian atas Facebook saya, wall saya, dan saya tidak minta sesiapa pun untuk menonton atau mengikuti atau mempercayai saya. Do not take my word for it. Please do your own investigation. Sila buat rujukan sendiri, siasatan sendiri. Itu yang saya harapkan, ya. Jadi saya tak pula bertroll dan berdebat dengan sesiapa. Contoh macam saya bagikan tentang Bible, adalah tidak beradab untuk kita mengecam mana pun kaum Nasrani atau Yahudi atau kepercayaan orang lain. Kita hanya buat melalui tertib, melalui hikmah seperti mana yang diperintah oleh Allah SWT, ya. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak adalah paksaan di dalam din Allah. Apa yang jelas adalah macam cahaya yang mengalahkan kegelapan bila cahaya datang, ya. Cahaya datang, tengok tak ada gelap dah, kan, ya. Jadi adab dalam menyampaikan sesuatu perlu ada, dan saya sentiasa jaga. Jadi apa yang saya buat di sini adalah saluran private. Cuma tak ada iklan sajalah, tak ada, tapi dikawal oleh Mark Zuckerberg lah. Bila-bila dia boleh tutup, kalau tutup saya akan buka saluran lain lah kat mana-mana, ke YouTube, kan, dan saya tidak akan chargekan bayaran, ya. Jadi dalam soal agama pun banyak orang sudah mula tanya saya, ya ustaz, dia tanya, bolehlah panggil saya tuan, ya tuan, apa amalan tuan yang tuan boleh nampak wajah Allah macam tadi, ya. Jadi saya dah terangkan di sana, boleh baca. Saya guna dalil nakliyah, iaitu di mana kamu berpaling di situ wajah Allah. Kullu ma alaiha fan illa ibtiga wajhi rabbil a'la. Semua yang ada akan fana melainkan wajah Allah yang maha tinggi. Itu antara ayat favorit saya, itu sebab saya terhafal, ya. Dan saya bukanlah hafiz, saya banyak ayat saya masih menghafal. Malah ayat 1000 dinar pun saya baru terhafal bila saya tersekat 14 hari di Danok sama nyonya-nyonya di Chiang Mai, ya. Wa may yattaqi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang saya sentiasa kupas, yang memberikan petunjuk kepada kita, yang memberikan cahaya kepada kita, dan juga memberikan larangan dan perintah Allah, itu bertakwa dengan Allah dengan sebenarnya takwa, ya. Dan juga kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk pegang kepada sunnahnya dengan gigi garam kita lah. Gigit lah. Ngapa gigi gam? Cuba fikir. Mungkin masa tu orang tengah heret kita daripada sunnah Allah, ya. Terpaksa itu gigi gam ni macam orang tengah lari daripada perbuatan sekian perbuatan, gigi gaham tu dia genggam tu, macam kain tu genggam tu, ni macam bergaduh apa ni, orang tengah nak cabutkan sunnah daripada dia, dia gigi gaham dia. Sebagai contoh dalam solat, ya,
solat berjarak ni. Saya menentang solat berjarak ni dan saya ada asbab. Saya tak akan gunakan dalil nakliyah, saya akan gunakan asbab. Sebelum sembahyang, yang saya tahu sejak saya masuk Islam, ini pengalaman saya ya, kepada Cina yang dengar saya pun, ini saya punya pengalaman. Sebelum saya sembahyang, orang ajar saya ambil air sembahyang. Cuci muka, cuci tangan, cuci muka dengan air. Dan saya belajar tentang jenis-jenis air. Taharah, air suci, air yang subahat, air yang najis, air kola, berapa hasta, berapa kiraan. Saya belajar tu alhamdulillah kerana saya tinggalkan sekolah, saya pergi belajar sanawi selama setahun, bab Fatu Ain, tentang jenis-jenis air, banyak. Tapi saya suka kerana menunjukkan Islam ni semua ada dalil berbanding dengan agama Kristian saya dulu. Sembahyang pun lintang pukang, maaf tak baik saya sebut. Tapi sebelum ini saya tidak ada sembahyang yang betul. Saya tidak ada solat yang betul. Saya tidak ada tertib yang betul. Bila saya masuk Islam, saya tengok tertib dia bagus. Dia kata sekali wajib, 3 kali sunat. Kalau nak mengejar orang sembahyang dah lambat ni, tak payah ambil 3 kali. Tapi saya tengok orang Melayu ni tertib ambil 3 kali seolah dia wajib. Ya, wallahualam. Tapi itu yang saya belajar. Saya akan ambil 3 kali. Tapi kalau nak kejar waktu, sekali pun cukup. Ya, itu saya belajar. Ya, kalau saya silap, tolong betulkan saya. Saya belajar sanawi 3. Ya, itu dia. Selama setahun. Ambil air sembahyang tertib. Kalau ambil sabun tu bagus. Kalau nak bagi bersihkan tangan kita 3 kali. Dan lebih daripada 20 saat mengikut ilmu virus. Kalau basuh tangan kamu lebih dari 20 saat, selamat daripada virus. Basuh muka, basuh kaki, basahkan rambut. Imam Malik habis semua basahkan. Telinga sunat. Imam Syafi'i. Lepas tu soft, rapatkan. Imam duduk depan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fadha subhi rakaatain imaman jami'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Belakang semua pun ikut sebut Allahu akbar, tapi lebih perlahan. Jangan tak sebut langsung. Itu saya tahu. Rapatkan tumit ke tumit, bahu ke bahu. Kerana antara itu Nabi kata dia nampak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia nampak syaitan duduk di antara itu. Kita rapat. Okey. Sekarang ikut ilmu virus. Virus tu ada lagi tak pada kita? Ikut ilmu virus kata tak ada kerana dah cuci tangan 20 saat. Mengapa dikenakan SOP atas masjid? Tak apa, saya akur dengan kerajaan. Saya akur dengan kerajaan. Cuma saya minta ulama-ulama, mufti-mufti berbincang cara beradab dengan pemerintah untuk menyatakan bahawa SOP kita sudah ada. Saya tak mau bangkit Tesco ke restoran dengan cara orang. Mungkin mereka tak laksanakan SOP. Saya tahu polis pergi main tangkap-tangkap, ya. Dan takkanlah polis nak pergi tangkap kita kat masjid, kan. Jadi, boleh tak SOP kita tu diiktiraf, diberikan tauliah, dicop, ditanggung halal wa taib wa COVID clear. Itu saja saya minta, ya. Itu satu. Kalau tak boleh, berikan sebabnya atau berikan syarat-syarat tambahan supaya kita boleh sembahyang, rapatkan balik kerana nak penuhkan masjidnya. Okey. Sekarang pun masjid diharamkan masuklah di Sabah ini, ya. Right, tak apalah. Tapi saya minta lah. Saya minta cara asbab, ya. Cara asbab. Saya tahu ada ustaz-ustaz lain minta cara dalil nakliyah bahawa tak boleh langsung berkompromi. Saya tahu, saya pernah dengar Ustaz Zainal Asri di Kuala Nerang, insya-Allah saya dah diperkenalkan kepada dia. Saya dah dengar ucapan dia. Masya-Allah, sentiasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia itu pun guru saya sentiasa ingatkan, bila dengar Nabi Muhammad, tuan-puan yang dengar pun kena sebut dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh tak itu yang saya minta lah. Dan sekarang saya pergi pada ayat Sweden semalam yang saya mengucapkan subhanallah, saya nampak wajah Allah, ya. Selama ini sejak April lagi saya dah baca tentang Sweden dan saya guna data dia, dan kamu tengok data pada Worldometer, kamu boleh Google, semua kes-kes, semua dunia kena, semua negara kena. Okey. Sejak Februari Mac lagi semua negara kena, kita lockdown, ya. Bulan April Sweden masih tidak lockdown lagi kerana pakar-pakar epidemiologi ini keluarkan satu kenyataan bila mereka dicabar. Kenapa tidak? Kenyataan mereka ialah selama 150 tahun, dan saya akan tambahkan ayat sebagai seorang Muslim, anda faham, selama 150 tahun
Dan bracket lah, ini ayat seorang Islam, asbab. Asbab iaitu sains rasional yang Allah suruh kita ikut. Dan memang pakar-pakar akan suruh kita ikut asbab. Jadi kita ikut asbab lah. Selama 150 tahun dalam semua sejarah, sirah, peristiwa, pengalaman pandemik seperti Black Death, Spanish Flu, MERS, SARS, mereka kaji semua. Mereka kaji, dan pakar itu pernah kerja dalam Afrika untuk AIDS. Mereka terdedah pada soal Ebola. Mereka mengutip Sweden ni negara yang advance. Dia ada IKEA, Volvo, dan saya hampir masuk Sweden masa saya dengan anak saya, tapi terlambat baca pesanan daripada tuan rumah saya di sana untuk suruh saya pergi. Tapi saya dah daripada Denmark, saya dah patah balik ke Hamburg 5 tahun lepas. Jadi Sweden ni sebuah negara Skandinavian, dan Skandinavian ni saya akan bincang bab lain. Tahap Skandinavia lebih tinggi daripada negara Eropah Tengah dan Selatan. Dari segi profesionalisme dan segi tertib sains, lagi tinggi, lagi sejuk, lagi dia pakar ya. Itali, Spanyol, Portugal itu memanglah kelam kabut sikit. Jerman tu tengah, tapi bila sampai Denmark dia mengaku dia 5 tahun ke depan Jerman. Dan saya dah pergi dengan anak saya, dan saya dah tengok, dan saya cerita dalam album saya Educating Nasim dalam Facebook. Jadi Sweden menyatakan dalam kajian semua sejarah maaf saya kena ambil sedikit cuka apple. Bismillahirrahmanirrahim. Cuka apple lah, batuk-batuk sikit. Alhamdulillah. Jadi menurut Sweden ini dah selama 150 tahun. 150 tahun bukan baru 2019 ya. Epidemiologi ni kaji bertahun-tahun lah ya. Ada kitab-kitabnya. Sebenarnya kitab yang mula sekali Ibn Sina ya, Kanon Merdeka dia ya, yang mencerita tentang kuarantin ya, Ibn Sina. Alhamdulillah. Orang Islam je kita daripada mana? Parsi. Okey. Dia menyatakan bahawa 150 tahun sejarah bila berlaku epidemik memang tak boleh elak. Dia akan merebak, dia akan bunuh yang kurang sihat. Kamu kena jaga yang kurang sihat. Penjarakan, tutup muka, semua tidak ada evidence, tidak ada bukti menyelamatkan. Ya, kita nasihat orang, tapi kita tak boleh membuat yang keras kerana tidak ada evidence. Dan rakyat pun soal kita, mana evidence dia. Rakyat mereka cerdik lah ya. Bukan kata rakyat kita bodoh ya. Jadi melainkan cuci tangan, dia kata. Cuci tangan memang mengurangkan. Jadi semua orang kena cuci tangan. Itu sebab kita tengok orang Eropah, orang Barat macam Donald Trump. Dia memang germophobic, asyik cuci tangan saja. Itu amalan dia, orang kita dah kenal. Saya yang pergi ikut Donald Trump, saya dah tahu. Germophobic, asyik cuci tangan saja. Ya. Pergi bilik air ke apa, dia tak boleh pakai sebarang perkakas dalam toilet orang lah. Dia mesti pastikan ada permukaan dia, ada kain dia sendiri, ada plastik dia sendiri semua, ada sarung tangan. Ini orang germophobic. Jadi boleh germophobic waktu pandemik ini menurut dia ialah cuci tangan, ya ada evidence. Lain tak ada evidence. Lockdown tak ada evidence. Dan lockdown ni bahaya kerana akan lagi membantu ketahanan diri. Kerana mereka tahu mengikut sains, ini ikut sains untuk lawan virus ini ialah ketahanan badan. Vitamin A, B, C dan D kena jemur 20 minit. Kerana ini yang didapati di Spanish flu. Spanish flu kan saya letak gambar semalam tu, jururawat ni tahun 1918 mereka letak semua patient di luar tu berjemur dalam panas. 1918 iaitu 2 tahun yang lepas orang sudah tahu vitamin T belum, bukan lockdown, bukan duduk rumah. Jadi nasihat itu harus diberi kepada rakyat. Sila jemur di luar, berjarakkan tak apa, jemur di luar ya. Cuci tangan. Okey, itu mereka lakukan. Dan ya, Sweden mati sehingga sekarang kita tengok 5,000. Dan semasa meningkat tu, mereka dihentam bertalu-talu oleh pemberita. Tengok awak punya tak lockdown tu mati. Tapi Sweden kata, awak UK berapa mati? Lagi banyak. Lagi ramai. US berapa? Lagi ramai. Itali berapa? Lagi ramai. Sepanyol berapa? Lagi ramai. Jerman berapa? Lagi ramai. Belgium yang dekat dengan dia pun ramai juga. Habis orang pergi cari Finland sikit. Macam tu aku carilah Vietnam sikit. Masa tu kosong. Bukan cara itu tuan-puan. Kita nak rasional. Kita nak belajar ni bukan adab seorang nak belajar. Nak berlawan tak tentu pasal kamu nak cari kebenaran, fikir atas fakta tu. Yang cuba nak gocah orang yang berikan ini.
Tak kira dia Abid Liu ke, Cina ke, India ke, Sami ke, tak kisahlah. Dia orang putih ke, tak orang putih ke, hitam ke, tak kena mana. Oh, dia Malaysia ke, Sweden, tak kena. Lihat pada fakta itu. Itu sebab mereka terima Ibn Sina. Ibn Sina ni bukan orang Eropah. Seluruh Eropah tu dalam kegelapan, mereka terima Ibn Sina, Ibn Farabi, Ibn Hind dan Ibn Rushd untuk membangkitkan Eropah dari kegelapan. Tengok mereka tu, hebat. Tapi tentulah lepas tu mereka padamkan sikit dan mereka tukar nama Avicenna, Averroes. Tapi sekarang kita sedar ialah nama-nama orang Islam. Jadi balik pada soalan objektif asbab tadi tu, Sweden kata tak ada cara lain. Kita akan mati, kamu akan mati. Tak boleh buat apa. Dan tak perlu lockdown. Dia tak lockdown. Orang boleh terbang masuk Sweden, Stockholm. Kerana kamu nak lockdown buat apa? Kita pun dah kena. Dan bilik ini pun ada kuman. Aku pergi tutup pintu buat apa? Kat luar ada kuman. Dalam pun ada. Sabah ada. Sarawak ada. Perlis ada. Kedah ada. Yang mufti tu kena tu, dia mungkin ambil daripada Malaysia, dia bawa pergi sana. Kerana dia tidak disaring masa dia dalam Malaysia. Dia disaring semasa dia balik dari Sabah. Mengapa dia tidak saring? Mengapa orang yang pergi Sabah tu tidak disaring? Okey, tak apa. Itu kelemahan, boleh dibaiki. Macam bank Islam, kelemahan boleh dibaiki. Saya akur. Sekarang, bila Sweden kata macam itu, waktu April, Mei, Jun, sekarang Oktober. April dia, semua dia punya pakar di sana kata, no. That is wrong. Ada yang seorang pakar lagi kata, is stupid. Dia kata, menurut ilmu sains ni, bodoh. Jadi Sweden naik turun sikit, lepas tu naik lagi, orang kata ni kenalah Sweden. Yang lain pun naik turun, sama-sama turun. Sweden pun turun, sekarang semua dunia turun. Sabah pun kosong. Ada seorang beritahu saya, Sabah kosong lah, kosong kita ni, yang awak datang ni yang bawa. Pula dah kita disalahkan. Kita kata parti tu, parti mana ada, semua kena garantin habis. Saya pernah jumpa dengan seorang pegawai immigration di sini, dia yang jaga laut tu, TLDM, dia pun kena garantin. Tentera laut kita pun kena garantin dalam kapal ke darat. Ya. Jadi saya pergi Sabah ni aman. Bila saya tanya mereka, ada tak? Saya tanya kawan, ada tak keselamatan ke apa? Dia ketahu kat saya, selamatlah sandakan ni. Yalah, tapi saya kata ni dekat dengan laut ni. Dia geling kepada saudara, selamat, dia kata. Selamat Sabah ni. Jadi saya rujuk pada orang Sabah lah. Saya duduk Sabah. Saya percaya, kalau saya pergi Semenanjung, saya dengarlah awak cakap orang Semenanjung. Pergi Sweden, dengarlah cakap orang Sweden. Jadi, semua turun. Sekarang kita kena second wave. Germany kena second wave. Belgium, banyak negara kena second wave. Banyak negara kena second wave. Sweden tak ada. Dan orang tanya balik Sweden, apakah kamu punya cara berjaya? Dia kata mungkin, tapi apa-apa boleh berlaku. Kita masih mengkaji lagi. Mereka tawaduk. Kami masih mengkaji lagi. Kami minta data analisa daripada seluruh dunia. Kita kaji Vietnam, kita kaji China, kita kaji Amerika, kita kaji daripada daripada Germany. Kita minta analisa baru. Tak ada, dia kata. Tak ada analisa baru. Jadi kita kekal dengan mazhab kita, mujtahid kita, ijtihad kita yang jangan ubah ijtihad ni. Bukan pintu ijtihad ditutup. Lain daripada Islam kita tutup pintu ijtihad mazhab tu. Itu lain cerita. Pintu ijtihad Sweden tak tutup. Dia sentiasa kata, we are still learning. We are still asking for information. We are referring to WHO. We are asking for all sort of analysis that challenges the 150 year dalam kurungan mazhab ijtihad. Jadi itu keadaan dia. Dan itu yang saya nak sampaikan. Senang aja. Jadi saya tak tahu apa lagi nak gaduh. Orang kata, Malaysia kurang daripada Sweden. Yalah, seluruh Southeast Asia kurang daripada seluruh Eropah. Yang kita banding Apple dengan Apple, Sweden dengan Germany. Cubalah banding. Sweden, UK, tak boleh. Mesti banding semua. Tiba-tiba mutawatir pula sahabat kita itu. Ya? Atau kita sebenarnya lawan frontliner kita. Dok, saya bukan lawan frontliner siapa. Saya pun ada kawan frontliner dan saya kesian mereka. Cuma kita nak terangkan ini, ialah kalau MCO sekali lagi, banyak orang sudah cerita memang breaking point, dia rela mati. Ya, jadi kita nak orang hidup. Stres sudah dipastikan oleh ilmu sains. Ini bukan ilmu saya. Saya bukan ada tahu. Ilmu sains menyatakan antara penyebab utama orang dapat kanser, stres. Jadi siapa tak nak kanser, jangan stres ya. Itu sebab solat itu bagus ni. Kita relax, kita khusyuk, lupakan tentang dunia sekejap ya. Lupakan tugas kita, ingatkan Allah ya.
Jadi itulah yang saya sampaikan sebagai seorang Islam. Apa lagi saya boleh sampaikan nanti saya tengok. Apalah yang orang nak komen, yang nak troll ke apa, silakan. Kenapa China dan India tak ada COVID? Kenapa yang kena semua orang Melayu Islam? Itu tak betul. Saya baca statistik yang mati pun ada orang Cina. Saya tahu mana dia dapat maklumat ni. Tak ada. Tak ada lah. Please, dalam surah Kahfi suruh kita tunjuk bukti lah. Saya minta Tuhan yang budiman, lagi beriman. Nah, apa kita cakap, sila beri link dia. Jangan ikut siapa pun, blogger ke, siapa ke, saya ke, Tan Sri ke, tak apa. Boleh tak saya data? Boleh tak saya tahu siapa meninggal dunia? Umur dia, penyakit lain dia. Bukankah itu menunjukkan yang sihat-sihat? Terlalu sikit, susah nak cari mereka sakit. Lain daripada Spanish flu, lain daripada Black Death. Dia kena semua orang. Ebola, dia kena semua orang. Saya berada di Kamerun masa itu. Ebola di Nigeria, dia tengah masuk dari utara. Saya tengah nak pergi utara, kerana utara Kamerun tu orang Islam. Saya nak jumpa orang Islam. Saya tanya dengan orang Islam di selatan Kamerun. Assalamualaikum, saya tanya. Ini masalah orang Islam kita. Dia tak campur orang. Orang hitam lain, wanita lain, awet-awet lain, semua campur aku. Tapi saya nak cari orang Islam. Saya tanya, mana orang Islam ni? Dia kata di utara. Oh, sekarang tak boleh pergi. Ebola. Lagi satu, Boko Haram. Boko Haram siapa? Oh, penganas Islam. Pula satu masalah ya. Walau-walau kita belum jumpa Boko Haram, jangan kita. Kita belum jumpa Al-Qaeda, jangan kita fitnah mereka ya. Ada lagi siapa nak tanya apa lagi? Apa lagi nak tanya? Waalaikumsalam. Saya tak nampak bayar COVID. Kesembuhan Malaysia hampir 90%. Seluruh dunia 96%. Saudara ni bertauliah ke? Saudara aku ni DG KM ke? Itu bagi tahu lah dia. Bagi tahu saya. Test kit yang ada macam boleh petikai ketepatan dia. Sweden pun tak petikaikan test kit dia. Turki ada petikaikan test kit dia. Dan Turki dan Tanzania. Semalam saya bawa video Tanzania tu lucu betul. Dia pergi Presiden Tanzania, kerana Presiden Tanzania seorang ahli sains juga menurut dia lah. Dia kata dia belajar sains. So dia pergi tipu bahagian unit testing dia tu. Dia pergi ambil daripada anjing, ambil daripada kambing, ambil durian pun ada, ambil daripada papaya pun ada. Dia masukkan yang cucuk hidung tu. Dia masuk test tube dia bagikan test dia dan dia labelkan dengan nama orang. Elizabeth umur 37, John umur 50. Dan supaya orang tak tahu yang dia ambil daripada kambing. Kambing positif. Habis dia kata kambing positif, kita kena kurung lah semua kambing. Jadi presiden tu tanya kepada pakar dia, something is wrong. Tanzania, tempat Nabi Adam asal, Tanzania atau Kenya. Something is wrong, dia kata. Baru semalam. Okay? Dan ada video daripada Sweden tunjuk, tak ada benda normal je ya. Inilah bayang-bayang Dajjal. Ya. Jadi Turki, dia mula buat test, siapa yang tak ada simptom, dia tak mau buat test. Kamu sihat? Sampai ke airport, test. Okey. Kamu ada demam, ada batuk? Tak ada. Lepas. Kamu batuk, demam? Kita buat test. WHO marah dia. Kata tak boleh. Dan dia test, kalau positif, awak sihat kan? Tak apa, balik. Tak dikira, awak quarantine sendiri. WHO marah Turki. Saya ada linkkan tu. Marah Turki kata tak boleh. Al Jazeera tu, berita Al Jazeera pun sebahagian dari Dajjal. Menyamar nama Islam. Al Jazeera tu kata Turki dimarah kerana enggan ikut ijtihad WHO. Turki terpaksa. Jadi saya anjurkan Malaysia boleh tak beritahu PM kita ke, Kerajaan Malaysia KKM boleh tak menyokong Turki. Turki negara Islam ni pak. Negara Islam. Sweden bukan negara Islam. Tak mau ikut tak apa. Turki negara Islam pak. Ikut Turki sokong Turki Malaysia sama Turki insya-Allah. Dua negara Islam saja insya-Allah. Jadi tu apa siapa yang supply test kit tu? Tanyalah dia, tanya saya tu apa. Mana aku tahu, saya dicucuk begitu. Saya nak tanya dia, tak boleh tanya. Nak ambil gambar pun tak boleh. Kesian tengok budak-budak dicucuk, menangis-nangis. Budak tu beronta-ronta. Masa di danau tu. Marahlah kadang. Budak tak ada satu kes pun pergi cucuk budak tu. Buat apa dia dengan ibu dia, cucuk ibu dia, sudahlah. Apalah, tak apalah. Demi sains mereka kata, tapi kepada saya tidak. Demi agama WHO ni maaf saya kritik saya guna balik asbab. Jadi kajilah semua video interview David Sweden daripada bulan April lagi. Kalau dia berbohong, takkan dia boleh patah balik betulkan dia yang bulan April. Sekarang mereka tak individu. Saya tengok semua, saya cari Sweden punya interview tak ada.
Kenapa tak interview dia balik? Malulah. Jadi mereka pergi interview mana yang kena. Mana yang kena mereka dedahkan berita tu. Oh, mendadak di Sabah. Oh, dia bagi alamis. Ini law of attraction ni. Ustaz Fairul di sini pun beritahu saya. Law of attraction ni. Bila kamu ratib, oh mati. Akanlah datang penyakit. Tapi kalau kamu kata, ya Allah, maut tu kerana ingatkan Allah, kamu dapat sakinah lah. Kamu kata ni, alamak, ini apa syaitan ada ni. Ini ada jin ni, jin berkuasa ni. Awak tak boleh tidur lah. Kerana ratib kamu tu. Allah sebut, aku adalah seperti mana hamba-Ku sangka kepada aku. Hamba-Ku jauh dari aku, segan aku, jauh lah. Tapi kalau dia sayang aku sayang dia 70 kali lebih daripada ibu dia. Hadis Qudsi. Kalau hamba-Ku jalan kepada aku lari kepada dia. Hadis Sahih Imam Nawawi. Kalau hamba-Ku selangkah, saya 10 langkah kepada dia. Sehinggalah dia beramal dengan sunnah nawafil aku, sehinggalah aku jadi tangan dia membaling, aku jadi mata dia memandang, telinga dia mendengar. Hadis Sahih Imam Nawawi. Jadi adik kakak sekalian, ilmu yang ada pada saya adalah sedikit. Saya cemburu dengan orang macam Abid Liu, dia seorang ustaz, bismillah, dengan Syekh Hamzah Yusof. Tapi walaupun dia masuk Islam, dia belajar sendiri. Jadi saya masuk Islam. Sebab kata, biarlah saya belajar. Dan saya berguru. Kita tak boleh tak ada guru. Saya jumpa guru mana, saya akan tanya. Itu burger yang, Bob Burger tu. Saya izinkan dia jumpa, saya bawa 15 burger tu. Kerana, saya tanya dia, apa latar belakang saudara? Dia kata, saya belajar sehingga darjah 6. Okey, bagus. Ini ikut mazhab Ridwan Cina Apek. Jangan pergi sekolah, darjah 6 cukup. Lepas tu saya kerja sendiri semua. Lepas tu saya sendiri masuk Sanawi. Sendiri masuk? Ya, saya nak belajar agama. Berapa tahun belajar? Dah habis tuan. Tak ada duit. Saya belajar 3,5 tahun. Alhamdulillah, saya belajar setahun, dia belajar 3,5 tahun. Jadi, saya pergi jumpa dia balik. Saya tanya dia bab-bab agama. Saya kata, apa beza antara Ahad dengan Wahid? Dia boleh terangkan. Ahad tu Esa, tidak ada kedua. Wahid masih ada kedua. Ahad tu Esa, Allahu Ahad. Jadi dalami ilmu saya. Ya. Jadi saya tanya dia, apa pendapat Tauhid Usuluddin antara Maturidi dan Syariah? Dia memberitahu saya. Mengecap. Jadi bermaksud, bila kita jumpa orang berilmu tu, kita tanya dengan dia. Berikan kita ilmu sedikit. Ya. Jadi saya talabun ilmun faridatun ala kulli muslim. Saya ini adalah orang yang mengikut pesanan Nabi, belajarlah, wajib menuntut ilmu tu bagi setiap orang yang Islam, ya. Jadi itulah, sekarang kita dah jelas, kita tahu, dan 3 daerah di Kota Kinabalu yang sepatut saya berada. Nasib baik saya tidak berada lah. Masya Allah, kalau saya berada di sana, tak boleh keluar daripada rumah masing-masing. 3 daerah kena kawalan ketat. 1 Kota Kinabalu. Dan semua sekarang orang risau ni, seluruh Sabah ni kena ke tidak. Ni Sandakan belum kena lagi. Lepas orang risau di Semenanjung tu kena ke tidak. Tapi ini adalah second wave. Cuba perhati tuan-puan, second wave selepas 3-4 bulan lockdown. Selepas 3 bulan 4 bulan lagi semi lockdown. Tracing My Sejahtera. Tulis dalam buku. Tutup pelitup habis. Social distancing. Jarak dalam sembahyang masih lagi berleluasa. Ya, mereka kata parti lah yang bawa. Pemimpin politik yang bercampur. Tapi saya tanya, daripada mana mereka dapat tu? Parti tu datang dari mana? Dapat dari mana? Tempat yang dia dapat tu boleh tak trace? Mereka pun semua lockdown habis. Saya daripada Thailand. Saya tahu amalan MCO di sana. Pakai mask, semua orang panik. Bisnes semua tutup. Walaupun kamu bebas berbasikal, saya berbasikal, ya. Tapi bas masih orang banyak duduk, pasar masih mereka orang banyak sesak. Tetapi data mereka semua turun. Dan sana pemerintahan tentera, Thailand ni masih pemerintahan tentera. Jadi dia ada atas darurat, dia gunakan darurat. Ya, dia curfew 10 malam, dia curfew. Ya. Lepas tu baru Malaysia curfew.
Saya ingat, masa itu saya di Thailand. Dan saya ada kawan di Vietnam, saya ada kawan di New York, dan saya ada kawan di China. Masa China tu keluar dari lockdown, saya telefon, saya WhatsApp semua, tak boleh WhatsApp, saya WeChat semua kawan saya di sana. Saya kata, percayalah dengan kerajaan awak. Mereka pula tanya saya. Mereka terkejut. Macam mereka tu, kerana saya sampai sana tak rasa macam komunis. Saya sampai negeri Rusia tak rasa macam komunis. Fitnah fitnah. Darjah Amerika nak jatuhkan blok komunis Rusia dan China Jadi itulah, saya nasihati kita berjaga-jaga dan kita baca surah Al-Kahfi. Saya pun baca dan saya tahu maknanya dan saya dah terangkan namanya. Dan saya mau tengoklah siapa lagi lah boleh keluarkan. Jangan lockdown lagi, Sifu Serik dah tanya kat aku buat apa. Ya, saya tahu saudara semua Serik, saya berikan ini ialah untuk sejukkan hati tuan-puan bila kita baca Malik Yaumiddin, ia akan beri nasihat. Kita beriman ya Allah yuhyi wa yumit, dialah hidupkan, dia mematikan. Sebenarnya kita tak takut sebenarnya lockdown ini semua tak akan sembuh kita Yang sembuh kita ialah asbab kita bergantung pada hakikat Allah. Yang Allah janjikan Allah janji banyak ayat. Saya cerita satu ayat kerana saya tahu ni air mani kita, DNA kita ni memang sampai sekarang manusia tak boleh buat. DNA virus pun dia tak boleh buat itu sebab tak boleh buat itu virus dengan mudah. Dia kena ambil virus yang lain, dia campur jagung yang pisang boleh besar pun dia ambil daripada pisang yang ada Tapi Allah cabar dalam Al-Quran. Dia kata air mani daripada celah dua kaki ayah kamu. Itu ini Allah yang sebut bukan bos ayat Siapa yang cipta? Ayah kamu atau kami? Ini ayat Quran. Pergi cari. Saya lupa ayat mana. Tapi saya tak hafal lah maksud dia. Jadi semua terfikir. Jadi ini mengikut Ibn Rushd dan Ibn Sina. Pergi kaji. Bila Allah sebut tentang satu benda. Jadi kita kaji DNA lah. Jadi mengkaji DNA dan genetik ini adalah fardu kifayah. Siapa yang jadi? Macam mana Allah jadikan? Jadi saya baca lah DNA ni. Masya Allah, DNA ni. Dalam setiap sel kita ada kromosom X dan Y. X dan Y. Double helix. Nama DNA. Virus itu sebelah aja nama RNA. Itu sebab dia mati. Virus itu tak hidup. Dia mati. Tapi protein dia tu boleh dipecahkan. Dengan sanitizer. Protein. Dia hidup dalam tubuh badan binatang. Burung boleh bawa semua tu. You tak boleh lockdown. Kelawar tu terbang. Dia terhingap ke apa. Pak, you kena lah. Itu yang orang kata mana punca dia. You trace pun tak guna. You trace sampai kelawar, pergi bunuh semua kelawar. Kau nak tamatkan virus, bunuh semua kelawar di seluruh dunia. Tak boleh. Nyamuk pun tak boleh bunuh. Ada orang cuba bunuh nyamuk. Okey, ini cara dia. Dia masuk DNA nyamuk tu. Setiap sel tu ada DNA yang sama. Dia masuk DNA tu, dia ubah satu DNA tu buat dia mandul lah. Ni bahaya ni. Bahaya vaksin ni. Manusia sekarang sudah sampai tahap boleh memandulkan DNA supaya dia kahwin, dia ijma', dia bersetubuh, dia ada seks, dia tak boleh beranak. Macam mana? Dia cari. Sekarang Allah buka rahsia, dia dapat jumpa, dia buat adjust DNA nyamuk tu, dia lepaskan nyamuk ni, lelaki ni, pergi, dia boleh beranak, tapi anak tu mandul. Itu cara dia. Sampai tahap tu. Tapi banyak orang menentang. Angel menentang, kata awak main dengan Allah. Takut dia jadi monster lain tu nanti nyamuk tu jadi. Ada orang dia cuba ubah DNA manusia tapi dilarang. Itu sebab kita tak boleh pun ambil vaksin yang ada usus, yang ada rahim. Kanak-kanak kena ada DNA dalam tu. DNA babi kita tak boleh guna. Tapi dalam vaksin ada. Dan ulama ada keluarkan fatwa yang kurang mengetahui. Menurut sains asbab, DNA ni kita tak tahu apa akan berlaku. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dia boleh, kerana setiap kali kita ubah satu benda dalam alam ini, kita yufsidu fil ard. Itu sebab malaikat mohon dengan Allah. Ya Allah, kenapa awak jadikan manusia yang akan yufsidu fil ard? Apa maksud yufsidu fil ard? Bukan tumpah darah saja. Melakukan kerosakan atas muka bumi. Bukan pada alam saja. Pada DNA dia pun. Pada makanan. Itu sebab Allah turunkan. Ini boleh makan, itu tak boleh makan. Makan tu kena dengan bismillah. Kenapa? Kenapa kita baca bismillah dengan nama Allah? Kena ingatkan kita.
Apa yang awak nak buat pada ayam ini, ingat awak nak inject ke apa, Allah. Awak tak boleh ambil. Allah saja. Itulah. Saya masuk dalam lebih sikit lah. Tak apa. Kita ambil sains saja. Sekarang manusia boleh ubah DNA. Kalau kita makan ubat itu, inject, kita boleh mandul generasi kedua. Sekarang tak mandul, masih boleh lagi sperma dan keluar dia. Tapi anak itu yang kita ada papaya yang seedless. Papaya yang tidak ada benih. Ada. Grape yang tak ada benih. Ada watermelon tak ada benih. Dia tak boleh beranak lah. Grape yang kita makan sedapnya, Masya Allah, sedapnya. Saya makan di Al-Yahan Mazuki tu, dia ada benih. Dia ada lagi. Dia tak ambil yang GMO. Dia Mazuki, Allah rahimahullah lain. Tak boleh sebut Allah Yaham yang lain. Allah Yaham tu doa ya. Rahimahullah. Kita semoga Allah ya. Ya, jadi tidak sokong GMO, genetically modified. GMO, genetically modified food, GMF. Monsanto maksudnya itu. Dia kata, kerana manusia ni akan lapar. Jadi kita kena gantikan padi ini dengan benih dia. Gantikan jagung dan benih dia. Di Amerika banyak orang menentang. Walaupun orang bukan Islam. Ada yang Kristian, yang bukan Kristian. Kerana mereka takut bahaya kamu main dengan nature. Walaupun mereka tak beriman dengan Allah SWT. Manusia barat amat takut tentang vaksin. Anti-vaksin ni bukan daripada kalangan orang Islam, tuan-tuan. Daripada kalangan orang barat, orang kafir, orang bukan Islam yang tahu tentang sains dan bercabar dengan mazhab lain. Ada dua mazhab. Satu mazhab kata bumi ini tak sempurna. Allah jadikan tak sempurna. Kita kena rancang keluarga. Tak cukup makanan. Tak cukup duit untuk pelajaran. Tak cukup oksigen. Cuba fikir tak cukup oksigen. Bumi ini 7 bilion orang sihat. Yang kamu tak cukup oksigen, kamu pergi kurung diri sendiri, tak ada kena dengan Allah. Kamu naik Gunung Kinabalu banyak oksigen, tapi orang pergi itu tahan. Apek tak boleh naik gunung Kinabalu. Dia nak spray itu gunung. Sampai hari bulan 16, hari jadi Apek ya. Jangan lupa sebut hari jadi ya. Itu takwim Yunani lah, takwim Islam kena ikut takwim Islam. Tapi Gunung Kinabalu saya nak panjat tak boleh. Dah sampai Sabah ni. Kundasan saya nak pergi tak boleh. Ada gua saya nak pergi tak boleh. Rentas desa tak boleh. Saya nak jadi Ashabul Kahfi pun tak boleh. Masya Allah, dah lambat. Sepatutnya lari sebelum ini berlaku ya. Ingat, lain kali dah buka tu cepat-cepat lari masuk gua. Jadi orang kafir sendiri yang menyoalkan vaksin, bukan hamba. Orang-orang kafir sendiri, para saintis dia yang tidak diupah, yang tidak disiarkan kerana mereka tak ada duit untuk menaja, yang kita dengar keterangan dia ada logiknya. Dia kata bila awak modify tu, kamu kena uji setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang, berpuluh tahun lepas satu vaksin, mereka dapat banyak orang kena autistik di Amerika. Tahu tak autistik? Banyak orang budak ni ada penyakit ganja. Banyak orang, dia cepat mati. Kita tengok cepat mati orang kena COVID di Eropah, di Amerika Syarikat berbanding Asia. Mereka kaji ada kesan daripada vaksin flu tu. Mereka masih mengkaji kerana mengubah suai DNA manusia ni, yang rahsia Allah ni. Lama kemudian baru kita tahu, Masya Allah, rupanya itulah sebab Allah buat begitu. Lama kemudian baru orang tahu, kenapa kita ada appendix. Orang tak tahu dia keluarkan appendix. Kenapa kita ada tonsil, dia tak tahu lah, gatal lah semua, keluarkan tonsil. Akhirnya orang tahu bahawa tonsil ini boleh bantu menahan daripada kuman. Kerana dia hantar signal kepada perut. Itu apa, itu perbincangan lain. Ingatlah dulu tsunami. Rupanya mangrove tu, bakau, tanah bakau tu yang ada banyak akar-akar tu di Phuket tu, manusia pergi tebang habis mangrove itu. Dan Syekh Abdul Kadir bangkitkan tu, itu yang saya ingat tu. Dia kata kalau mangrove itu ialah bila air datang tu dia menahan ombak tu. Dia adalah penahan ombak tsunami yang semula jadi, yang Allah jadikan. Mangrove tu banyak tu. Saya pernah pergi melalui Vietnam tu, mangrove tu cantik tau, akar-akar cantik, macam film Lord of the Rings semua dengan dia punya akar semua masuk pada air tau. Akar tu naik masuk pada air. Akar tu naik kan beribu tahun. Cantik. Dia pergi tebang tu buat itu pantai untuk orang Switzerland, untuk semua beriadah berbogey sana. Datang tsunami tu tak sempat. Boom, habis. Paling banyak orang Switzerland Jerman mati selepas Perang Dunia Kedua ialah di Phuket. Di pantai-pantai Phuket. Bila saya baca balik, ya Allah, macam mana nak lari kalau aku di sana? Rupanya sesiapa yang ubah alam Allah itu dengan ada mangrove itu yang jauh tu, dia boleh menahan kurang-kurang 50% lah ya. Jadi tonsil ini ada sebab, garam ada sebab, cukai pun ada sebab,
Makanan halal wa thayyiban ada sebab, solat ada sebab yang Allah ada berikan rahsia yang masih kita mengkaji, dan haraplah cendekiawan Islam kita yang doktor. Alangkah baik kalau Tan Sri Nur Hisham yang doktor, yang juga bersama dengan Ustaz Zainul Asri, seorang yang alim tentang alul zikir, untuk gabungkan alul zikir yang alul fikir, supaya kita kembalikan fardu kifayah zaman Ibn Sina, zaman Ibn Rushd. Saya akhiri dengan doakan kesihatan tuan-puan semua, ampunkan dosa tuan-puan semua, dan berikan hidayah, dan berikan kepada saya juga menambah kita ilmu dari sehari ke sehari. Dan terima kasih kerana menonton 116 menonton TV Cina Apek santai ini. Tidak saya minta, tapi ini memang hobi saya suka kerana dia mencetuskan perbincangan fikir atas agama. Dan kepada siapa yang tulis kepada saya terima kasih, saya akan cuba jawab. Kepada sesiapa yang minta untuk wirid saya akan minta izin daripada tarikat saya, guru saya, kerana wirid itu mengandungi selawat-selawat dan ayat-ayat yang cukup padat, yang cukup membulatkan hati kepada Allah SWT. Tadi baru saya baca balik terjemahan dia kuatkan kita, terutama waktu MCO ni, wallahualam, dia kuatkan kita yang gantung pada Allah. Allah, lihatlah kejadian Allah, lihatlah kejadian Allah, tafakur bagaimana denyutan jantung kamu, tentang nafas kamu. Jantung kita ni tak berhenti ni, alhamdulillah, tak berhenti ni, Masya Allah, tak berhenti-henti berdenyut daripada dia boleh pam darah ni. Macam mana dia boleh lakukan tu? Jadi ingatkan kita tu. Jadi wirid tu siapa nak baca, saya kena minta izin daripada guru-guru yang ada. Kalau jumpa saya Semenanjung ke mana, jumpa saya, boleh kita baca wirid tu bersama dengan izin tarikat. Dan bolehlah saya sampaikan muka ke muka, lutut ke lutut apa yang ada. Kerana berjemaah itu, halakat zikir itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita akhir zaman nanti, kamu kena cari orang muqarrabin, iaitu hati mereka bergetar bila sebut nama Allah, yang ingatkan. Dan sahabat tanya, macam mana kita nak kenal ni muqarrabin, muttaqin ini? Bila kamu nampak mereka ingatkan kamu kepada Allah. Kalau tak jumpa, sahabat tanya, kalau tak jumpa, lebih baik awak lari ke gunung-gunung dengan cepat dan hidup atas rumput, akar kayu, kulit pokok. Sampai gitu. Ini hadis Nabi, boleh cek sendiri sampai ustaznya. Sekali lagi, aku liqauli hadza, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa alihi washabihi wasallam taslima ada kafika ridwan nasika zinata ashka min kalimatik subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ialah yang satu esa, tidak ada dua selain dari dia. Dia dan semua bergantung pada dia. Dia tidak bergantung pada mana. Dia hayyum qayyum. Dia tidak memerlukan anak dan dia tidak dianakkan, dan tidak ada satu pun yang sama dengan ahad. Assalamualaikum.